zaman dahulu, ada seorang gadis yang sangat cantik. Ibunya telah meninggal dunia. Tidak berapa lama selepas kematian ibunya itu, ayahnya berkahwin dengan seorang janda yang mempunyai 2 orang anak. Ibu tirinya itu sangat garang. Begitu juga dengan kedua orang kakak tirinya. Ayahnya pula selalu keluar bandar untuk berdagang. Setiap hari, dia diperintah oleh ibu tiri dan kedua orang kakak tirinya supaya membuat kerja rumah. Cinderella merasa amat sedih mengenakan nasib yang melanda dirinya. Tiada tempat untuknya mengadu. Wajahnya yang cantik menjadi comot kerana terlalu banyak membuat kerja dan tidak sempat hendak mengemaskan dirinya. Sedangkan kedua orang kakak tirinya itu hanya tahu bersolek, berpakaian cantik dan berjalan-jalan. Kerana pakaian dan wajahnya yang sentiasa comot itu, kedua orang kakaknya menggelarnya Cinderella. Pada suatu hari, Putera Raja telah membuat pengumuman akan mengadakan majlis tari menari di istana. Semua gadis di dalam negeri itu dijemput menghadiri majlis tersebut. Kedua orang kakak tiri Cinderella yang bodoh itu mengambil keputusan hendak menyertai majlis itu. Oleh kerana mereka tiada baju yang cantik, ibu tiri mereka mengarahkan Cinderella menjahit baju baru untuk kedua-dua orang kakak tirinya itu. Kedua-dua helai baju kakaknya itu dijahit oleh Cinderella. Setelah baju itu siap, kedua kakaknya saling bertekak mengatakan dia yang paling cantik. Kakak tiri yang pertama, Anastasia, berkata bahawa dia akan memakai baju baldu berwarna merah dengan manik-manik yang cantik dan rantai mutiara berwarna putih, lalu memuji dirinya akan kelihatan cantik apabila memakainya. Kakak tiri yang kedua, iaitu Isabel, berasa cemburu lalu memuji bahawa bajunya lebih cantik dari baju Anastasia kerana bajunya dipenuhi dengan labuci dan manik serta memakai rantai leher yang mempunyai zamrud berwarna hijau supaya dia dapat menawan hati putera raja. Kedua-dua kakak tiri Cinderella berkata bahawa dia tidak akan dapat berkahwin dengan putera raja sambil tertawa. Cinderella merasa sedih mendengar kata-kata kakak tirinya itu. Kedua orang kakak tirinya itu tergesa-gesa pergi sambil terus mentertawakan Cinderella. Setelah kedua orang kakak dan ibu tirinya pergi, Cinderella duduk sendirian di dapur. Dia menangis mengenang nasibnya yang malang. Tiba-tiba, dia terkejut kerana melihat sebutir cahaya berkelip-kelip tidak jauh darinya. Dari cahaya yang semakin membesar itu, keluar seorang pari-pari yang sangat cantik. Cinderella bertanya, siapa pari-pari itu dan dari mana ia muncul kepada pari-pari sambil mengesat air matanya. Pari-pari itu pun menjawab bahawa dia adalah pari-pari pengasuhnya dan bertanya kepada Cinderella, adakah dia mahu ke majlis putera raja di istana? Cinderella menjawab, dia ingin sangat pergi ke majlis itu kerana dia ingin bertemu dengan putera raja. Pari-pari pengasuh berkata bahawa dia boleh tunaikan permintaan Cinderella dengan syarat Cinderella harus buat apa yang disuruh. Cinderella bersetuju dengan syarat pari-pari itu. Pari-pari itu meminta Cinderella pergi ke kebun untuk mengambil buah labu yang paling besar. Cinderella terus berlari ke kebun untuk mengikut permintaan pari-pari pengasuhnya itu. Selepas jumpa labu paling besar, pari-pari itu menyentuh labu itu dengan tongkat saktinya. Lalu sesuatu yang ajaib berlaku. Labu itu menjadi kereta kuda yang cantik dan besar. Di dalamnya terdapat kerusi baldu yang cantik dihiasi langsir yang berwarna keemasan. Cinderella memandang kereta kuda itu dengan rasa takjub dan kagum. Seterusnya, pari-pari itu meminta Cinderella untuk membawa kepadanya 6 ekor tikus. Cinderella segera masuk ke dapur. Dia mencari di bawah dapur dan di belakang pintu. Tidak lama kemudian, dia pun membawa 6 ekor tikus di depan pari-pari itu. Tikus itu telah ditukarkan oleh pari-pari menjadi 6 ekor kuda yang akan menarik kereta kuda itu. Pari-pari itu berkata bahawa kereta kuda untuk membawa Cinderella ke istana sudah dimiliki. Sekarang, pari-pari itu memerlukan seekor cicak untuk menjadi pengiring dan pembantu kereta kuda. Cinderella masuk ke dapur untuk mencari seekor cicak. Setelah dia dapat menangkap cicak itu, dengan segera diserahkannya kepada pari-pari itu. Kini, kereta kuda itu telah lengkap dengan pemandunya yang berpakaian kemas dan cantik. Pari-pari berkata Cinderella boleh pergi ke majlis itu dan menemui putera raja. Cinderella berkata kepada pari-pari bahawa dia tidak boleh memasuki ke dalam istana kerana pakaiannya buruk dan compang-camping. Pari-pari menyentuh Cinderella dengan tongkat saktinya dan serta-merta bajunya bertukar menjadi cantik serta pari-pari menyerahkan sepasang kasut kaca yang bersinar kepada Cinderella. Cinderella berasa sangat gembira lalu memeluk pari-pari. Pari-pari berpesan kepadanya untuk pulang sebelum pukul 12 tengah malam kerana di saat itu semuanya akan kembali kepada asal.
Cinderella berjanji akan pulang sebelum 12:30 malam. Kereta itu dengan pantas menuju ke istana. Apabila Cinderella sampai di hadapan pintu istana, pengawal menyambut ketibaannya dan mengiringinya ke dewan istana. Semua yang berada di dewan memandang ke arahnya dan berasa hairan melihat seorang gadis yang sangat cantik. Putera Raja datang lalu memimpin tangannya dan mengajaknya menari. Mereka menari sepanjang malam. Putera itu sangat tertarik dengan Cinderella. Raja dan permaisuri merasa kagum melihat kecantikan Cinderella. Cinderella hampir lupa janjinya kepada pari-pari. Cinderella terkejut apabila jam menunjukkan setengah jam lagi sebelum pukul 12:30 malam. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada putera raja dan meninggalkan istana. Cinderella hampir lupa pada dirinya kerana terlalu gembira. Masa berlalu dengan cepat tanpa disedarinya. Waktu sudah pun 12:30 malam lalu dia pun bergegas pulang. Cinderella berlari pulang dengan termengah-mengah. Putera mengejar Cinderella dari belakang. Ketika menuruni tangga, kasut kaca Cinderella telah tercabut. Putera Raja mengambil kasut itu. Setelah pulang dari istana, kakak tirinya asyik bercerita mengenai puteri misteri yang sangat cantik. Cinderella tersenyum mendengar kata-kata kedua orang kakak tirinya dan Anastasia berasa pelik dengan Cinderella. Anastasia pergi ke bilik Cinderella untuk mencari maklumat berkaitan puteri misteri. Setelah menjumpai bukti yang mengatakan Cinderella ialah puteri misteri itu, mereka merosakkan kasut kaca itu di hadapan Cinderella. Cinderella berasa sangat sedih dan kecewa dengan kakak-kakak tirinya itu. Pada keesokan paginya, Raja membuat pengumuman. Gadis yang mempunyai kaki yang sesuai dengan saiz kasut kaca itu akan dijadikan isteri puteranya. Dia telah memerintahkan pengawalnya membawa kasut tersebut ke semua rumah di kerajaan itu untuk dicuba. Akhirnya, pengawal istana itu tiba di rumah Cinderella. Kedua-dua orang kakak tirinya sangat gembira hendak mencuba, tetapi berasa marah apabila kasut tersebut tidak muat di kaki mereka. Pengawal istana bertanya jika ada siapa yang mahu mencuba kasut tersebut kepada kedua orang kakak tiri Cinderella. Pengawal istana itu terpandang Cinderella yang berada di situ dan memanggil Cinderella untuk mencuba. Sebaik saja kasut tersarung di kakinya, ia amat sesuai sekali sehingga membuat kedua orang kakak tirinya terkejut dan berasa sangat menyesal kerana memperlakukan kejam kepada Cinderella. Di saat itu, putera raja tersenyum dan berasa sangat gembira apabila akhirnya gadis kesayangannya ditemui. Akhirnya mereka pun berkahwin dan hidup aman dan damai.